Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wala ilaha illallahu ilahul awwalin wal akhirin. Wa qayyumus samawati wal ardin. Wa maliku yaumiddin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن عين لا تدمع ومن دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم احفظنا من كيد الكائدين ومن حسد حاسدين ومن سحر الساحرين يا رب العالمين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين على الله توكلنا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين اللهم من أراد بنا وأراد بإسلامنا وأراد بأعراضنا ومنهجنا وبدراستنا ومن حولنا ومشايخنا بسوء أو حقد أو حسد أو فتنة أو سحر أو فساد أو شحناء أو خيانة أو افتراء أو صد اللهم اصرف عنا شرورهم واجعل شرورهم على نحورهم واجعلهم آية وعبرة لأولي الألباب يا سميع الدعاء اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan kita, yang menciptakan segala-gala makhluk untuk memudahi bagi kita sebagai manusia. Maka insya-Allah pada ruangan perjumpaan pengajian malam kita, sebagai biasa dengan kehendak Tuhan, kita akan sambung lagi pada hari ini, malam ini akan isi kandungan Al-Quranul Karim, madah tafsir daripada surah Fussilat. Maka kita sebagai umat Islam ni tak lain tak bukan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan makhluk ni dan menjadikan kita
kita sebagai orang Islam yang satu hanya jua, yang tahu dengan cara benar kata Allah Ta'ala menciptakan kita dan menciptakan segala-gala makhluk ni adanya tujuan. Maka cara kita nak mendampingi diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana kita itu berhajat kepada Dia, kita itu sangat fakir kepadanya, pastilah kita kena dengar daripada Dia sendiri apakah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala hendak khabarkan kepada kita, hendak royak kepada kita, supaya kita itu boleh ambil pengajaran dengan kekuatan daripada Allah Ta'ala itu juganya boleh kita mengabdikan diri kita di atas muka bumi Allahu Jalla Jalaluh wa taqaddasat asma'uh dengan cara sempurna, dengan cara bagus dan baik. Itu adalah satu pemberian anugerah daripada Allah Ta'ala kepada kita. Maka hendaklah kita terasa di dalam hati kata Tuhan tu hendak baik dengan kita. Marilah kita pakak-pakak tengok tadabbur kepada ayat Al-Quranul Karim. Kemarin tu, semalam tu kita tengok dah. Nah, kita tengok dah pada surah Fussilat tu ayat yang ke 33, 34 dan 35. Jadi ayat yang kita akan tengok dan kita akan dengar dan kita nak tengok pentafsiran daripada alim ulama kita ni pada hari ini, iaitu kita nak tengok iaitu ayat yang ke-36. Ayat yang ke-36 daripada surah Fussilat. Siapa ada tenaga, ambillah Quran, tengok dengan mata kita. Nah, kita tengok serta kita nak memahami akan isi kandungan dia. Dan kita nak membukakan apa-apa ilmu pengetahuan melalui lidah hamba ni. Daripada apa hak Tuhan nak buka, insya-Allah lah kita akan dapat berkongsi, akan dapat kebaikan bersama. Jadi ayat yang ke-36 ni ia ada sakupan rapat dengan ayat yang ke-35 daripada surah Fussilat. Jadi Tuhan duk royak kepada kita ni, kita duk tah muka bumi ni. Ia lari tak lepas daripada kebaikan dan kejahatan. Kejahatan dan kebaikan. Maka kita ni terkadang tak buat kejahatan. Tetapi kejahatan itu tipu kita daripada manusia kita itu juga. Maka cara di dalam agama Islam yang pangkat itu sebagai orang Muslim yang pangkat dia tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, mana iman dia itu orang panggil kata ni tinggi, iman dia itu teguh, dia kenalkan hakikat hidup dia, kenal Allah Ta'ala, kenalnya hari kemudian, hari akhirat, dia sanggup nak mentolakkan perkara yang tipu kepada diri dia tu daripada kejahatan, sama ada daripada perbuatan manusia terhadap dia ataupun daripada percakapan manusia kepada dia ataupun fikiran, rancangan dan sebagainya daripada kejahatan-kejahatan yang tipukan diri seseorang itu. Maka dia tu nak tolakkan benda tu dia nak tolak bukannya dengan kejahatan yang sebaliknya. Nak tolak dengan kebaikan. Tu nak tolak dengan kebaikan. Tarikkan apakah dia ni boleh nak buat akan itu pekerjaan. Tarikkan tak lain tak bukan kerana dia dengarnya retah Allah Ta'ala. Tuhan kata idfa' billati hiya ahsan. Tuhan suruh mempertahankan benda hak tak baik tadi itu dengan benda baik.
Ni benda yang kita itu kena ambil tahulah. Kerana ini adalah ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan ajaran guru tu, tuan imam itu. Dak, ajaran Allah. Guru kerja dia mai royak ya. Imam mari menyata kepada kita. Menyata akan isi kandungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak ada menyata hak lain. Mai duk royak hak Tuhan nak. We kembali kelik kepada Tuhan. Nampak tak tu? Tu ya cara dia. Kita sebagai pendakwah ni, kerja kita nak heret manusia kelik kepada Allah. Dan diri kita pun kena kembali juga kepada Allah. Duduk bawah kata Allahu Jalla Jalaluh. Tapi kita adalah manusia, ada perkara-perkara yang kita telah sebut pada perjumpaan semalam. Iaitu kita bukan malaikat. Kita adalah manusia. Apabila kita itu tolak kejahatan dengan kebaikan. Kita tolak kejahatan dengan kebaikan. Orang yang nak buat jahat kita ni, terkadang kita tak ada salah. Kita tak ada salah gapo-gapo. Tapi orang buat jahat dengan kita kerana hati dia itu ada hasad. Ada dendam, ada dengki. Ada perkara-perkara yang dia itu berasa tak puas hati. Dengan salah kita ke tidak? Tetapi tabiat orang hak tak bagus, hak Tuhan coba dia macam tu. Ya gitulah tabiat perjalanan dia. Lalu apabila kita tolaknya kejahatan tadi, dengan perkara yang baik, sama ada perbuatan ataupun cakapan, fikiran dan rancangan sebagainya, kita akan dapat orang yang buat jahat terhadap kita tu fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Jadi kawan yang baik. Orang kita ni gitulah. Itu dia. Apabila kita buat baik, ia buat jahat kepada kita. Marratil marrat, beberapa kali, beberapa peristiwa banyak kali, tetapi kita balas dengan kebaikan, balas dengan kebaikan, balas dengan kebaikan. Orang macam ni darajat setara mana di sisi Allah Jalla Jalaluh. Orang hak boleh duduk pada ining ni, duduk pada ining pangkat ni, dia boleh buat kerja sebagaimana kita dengar tadi tu, iaitu mereka yang ada sifat alladzina sabaru wa ma yulaqqaha illa alladzina sabaru. Tak boleh nak terima kan sifat terpuji tadi itu mereka yang gapo, mereka yang sabar. Allahu akbar. Katanya alim ulama kita daripada kalangan ahli tafsir, salah satu daripadanya iaitu Imam Ibn Katsir rahimahullahu ta'ala, dan lain-lain lagi daripada tokoh-tokoh ulama kita. Tafsir Ibn Katsir sebagai khulasah, sebagai ringkasan daripada tafsir At-Tabari, sebagai ringkasan daripada tafsir Ibn Abi Hatim Razi. Maka kita sebagai orang yang Kamadian ini, apabila kita tengok kepada tafsir-tafsir yang dikemukakan oleh alim ulama kita daripada tokoh-tokoh yang tersebut tadi, kita berasa kata cakapan mereka, ilmu yang mereka itu kemukakan kepada umat masyarakat, adanya nur, ada cahaya, ada keberkatan, adanya kekuatan di dalam perkataan-perkataan dia. Kerana mereka ini adalah ulama Rabbani, ulama Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama Tuhan. La yakhafuna lawmata laim. Dia tak takut, dia tak herau. Dia itu taknya nak kepada habuan dunia. Tak. Mereka ini bulat kerana hidup pada dia tu lillahi rabbil alamin. Dia sanggup naknya letakkan semua perkara, kalaulah perkara itu jadi halangan dia
dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita walau tak boleh darajat setara dengan dia, tetapi kita kasih kepada dia, terkadang dengan sebab kita kasih kepada orang umpama tu mengangkatkan darajat kita bersama dengan mereka. Karena hati kasih kita kepada seorang yang saleh, alim rabbani ni, maka kita akan bersama dengan dia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bersama dengan dia mana kata kita boleh berkongsi dengan dia pada ganjaran. Baik. Jadi Imam Ibn Kathir dia kata, dan tidak boleh terima akan ini wasiat ni. Wasiat ni wasiat daripada Allah. Pesanan daripada Allah. Idfa' billati hiya ahsan. Tolak dengan molek. Mempertahankan diri dengan molek. Mereka Isaah buat rancangan yang karuk, buat rancangan yang jahat terhadap kamu dengan perkataan, dengan cakapan, dengan mata dia, dengan hina dia, dengan perbuatan dia, dengan fikiran dia, dengan segala-gala. Afanallahu wa iyyakum. Minta Tuhan jauh daripada perkara tersebut itu. Kerana zaman yang kita duduk ni adalah zaman yang manusia itu nampak kepada diri dia lebih daripada ajaran agama. Ini kita nak nafi tak boleh. Kita nak pecah tak boleh. Benda ni berlaku di dalam hidupan harian masyarakat umat Islam kita. Walaupun mereka itu umat Islam, mereka itu adalah orang yang beriman. Akan tetapi budi pekerti, cara pemikiran dan kedudukan, percakapan dan sebagainya membawa terkadang mereka-mereka itu tu jadi terlanggar dengan ajaran Allah Jalla Jalaluh. Langgar besar sekali, iaitu menyakiti hati manusia. Kita kata ke orang, kita isaah buat tak molek kepada orang, manusia tu yang beriman tu, saudara kita tu akan jadi rasa dalam hati dia kemudaratan kepada dia. Itu berdosa. Itu berdosa besar. Walladzina yu'dzuna al-mu'minina wal-mu'minat bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa ithman mubina. Mereka-mereka yang menyakiti orang lelaki ataupun orang perempuan di kalangan orang yang beriman, mereka ini kena tanggung dosa besar. Sedangkan orang yang beriman itu tak ada menyakiti apa terhadap kita. Dia tak ada ketik kita. Tak ada mengejekkan, tidak memperlekehkan, tidak memperhinakan, tetapi perbuatan yang kita buat kepada dia tadi itu perkara yang membawa pada hati dia tu jadi punah. Dengan sebab itu, islah cara kita nak duduk dalam dunia ni pasti kita kena pergi dengan ajaran. Kerana Muslim ni sebagaimana Nabi kata lah, kita dah dengar sama dah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Mana orang Muslim ni mana kata tak menyakiti orang. Sama ada dengan perkataan, dengan perbuatan, ya tak. Adapun orang Islam tetapi tak beramal dengan ajaran Islam, ini hak Tuhan ada ayat ni. Itu khusus kepada orang yang beriman. Kata setengah ulama tak ayat ni am. Umum, orang kafir begitu juga. Nampak tu tak? Pada muamalat kemanusiaan. Akan tetapi ada pun masalah mempertahankan hak tu lain lah. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma'tada 'alaikum. Tu hal lain lah tu. Orang yang tidak di atas kita, yang apa nama ni menekani kita, yang menghalaukan kita, hak tu lain. Hak tu lain. Nampak tu tak? Itu dia. Maka Imam Ibn Kathir rahimahullah ta'ala dia kata, tidak boleh nak terima akan ini wasiat dan beramal dengannya malaikat mereka yang bersabar di atas dimakian itu. Sabar-sabar ni makna makna apa sabar? Tabiat manusia kita ni, dia sukakan kepada benda yang bebas. Nampak tak? Manusia ni tabiat dia suka pada benda yang bebas. Kalau bahasa Sia panggil isra', kalau bahasa Arab panggil hur, benda bebas. Maka
bebas bagi diri kita ni, apabila berlaku perkara yang tak molek, kita pasal nak balas dengan perkara yang tak molek. Tu mana bebas. Nampak tak tu? So umpama pernah orang tanya hamba lah. Dia kata hamba ni kena orang buat sihir. Nas'alullah ta'ala as-salama wal afiyah. Adakah harus bagi hamba ni nak buat sihir balas? Dia tanya. Itu tak orang panggil kata tabiat. Benda yang sifat manusia. Orang menyakiti dia, ya, nak menyakiti. Gitulah maksudnya. Dia tanya tu alhamdulillah, mana kata dia ada iman. Kalau dia tak ada iman, dia nak tanya apa? Dia tanya mari kerana kata, ya boleh ke tak nak buat lagu tu? Amo jawab kata tak boleh. Kenapa? Kerana sihir-sihir ni makna benda yang memunahkan iman, memunahkan tauhid, memunahkan Islam, memunahkan ihsan kita. Perhubungan kita dengan Allah Ta'ala. Tak boleh kita nak orang buat sihir kita nak buat sihir balas dia. Tak boleh. Nampak tak tu? Orang main dengan syaitanir rajim, kita pun nak main dengan syaitanir rajim. Tak boleh lagu tu. Kita nak buat lagu mana? Nak melepaskan diri kita daripada sihir dengan syarat. Dengan cara-cara yang digariskan di dalam agama kita. Dengan ayat Al-Quran, dengan doa ma'thurat, dengan gapo dan sebagainya. Itu tak apa. Itu sifat kesemulaan jadi manusia macam itu. Maka orang apabila dikena menyakiti dengan perkataan terutamanya dan dengan perbuatan darajat yang kedua, dia berasa nak balas dengan hak tak molek tu. Dengan bahasa ya kecek tak molek, kita berasa nak kecek bahasa dia. Nampak dia buat tak molek, kita berasa nak buat supaya umpama dia. Gitu. Lalu hak tu ada rayaan so idfa' billati hiya ahsan ni perintah daripada Allah jalla jalaluh. Perintah Allah Subhanahu wa taala. Tuhan suruh kita tolak benda hak tak molek tadi tu dengan benda molek. Tolak dengan benda molek mana kata kita nak buat lagu mana benda yang dia itu kemukakan kepada kita benda tak molek, kita nak kemukakan kepada dia benda hak molek. Bukan tak lawan go, bukan. Nampak tak tu? Bukan makna kata orang buat gapo apa kita tak ada ambil hak gapo itu adalah tak cidik. Bukan. Islam bukan maksud gitu. Tetapi kita nak buat lagu mana? Daripada dia buat hak tak molek tadi itu, kita nak kemukakan benda hak molek kepada dia. Ni kita kena pakai cara. Kena pakai ilmu pengetahuan. Kena pakai fikiran. Kena pakainya tenaga dalam masalah. Bukan makna kata apa orang tell kita podok dia. Bukan gitu. Orang kata kita podok dia. Bukan gitu. Kita nak buat lagu mana. Hak dia kata kita tadi itu, kita nak menunjukkan akhlak kita kata, cakap pel lagu ni tak molek nah. Nak dia malu dengan diri dia sendiri. Nak dia berhenti daripada diri dia sendiri. Nak buat macam mana? Tu cara. Bukan makna kata tak adanya gerak seumpama kayu yang tak ada hidup tu, batu yang tak hidup, bukan. Itu bukan maksud. Heran tu tak? Makna kata, cara dalam agama kita ni, idfa' billati hiya ahsan ni, lagu mana? Orang kemukakan benda, berita yang pelesu kepada kita. Kita kemukakan berita yang benar untuk nak mengkemukakan kata yang benar gini. Itu makna idfa' billati hiya ahsan. Heran tu, anak kita faham je dia molek. Bukan makna kata, ikut orang nak buat gapo. Tak, bukan makna gitu. Heran. Maka orang tak boleh guna akan ini cara ni. Malaikat siapa? Malaikat mereka yang sabar di atas dimaki itu. Sabar. Sabar-sabar ni mana dia boleh sekatkan diri dia, tak boleh buat seumpama orang buat jahat kepada dia. Sebab tu katanya ulama'in nafs, ulama nafsi dan ulama tafsir, ulama Islam kita dah. Orang buat jahat kepada kita, kita nak buat jahat kepada dia, tak ada payah. Orang maki kepada kita, kita nak maki kelik, payah kan? Tak ada payah. Nampak tak? Semua manusia boleh buat belaka lagu tu. Apabila boleh buat belaka lagu tu, darajat dia lekeh lah sikit. Darajat bawah. Bukan darajat tinggi.
Darajat biasa. Orang biasa, awam kita kata serupa dengan orang ramai. Akan tetapi, kalaulah kita boleh tolakkan benda jahat dengan benda baik, balas mana jadi? Ni mana kata orang darajat yang tinggi. Tinggi di sisi pandangan manusia dan tinggi di sisi Allah Jalla Jalaluh. Tinggi di sisi pangkat agama kita. Tak? Ni benda yang kita kena reti. Semua manusia ni dok cari benda ni. Gilah dalam ajaran lain daripada ajaran Islam pun, dia nak juga benda hak Islam dok royak ni. Islam kita, ya tak kena dok jadi kira, jadi banyak sangat, ya otak tak ada kena pening mana, sebab orang hajar belakang dah. Ya hajar Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan orang lain. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Allah Ta'ala sendiri mengajarkan manusia benda yang dia tak tahu. Oh, hebat kita. Sebab Tuhan sendiri yang mengajarkan kita. Hak dia, ya tak ada Allah. Ya tu hamba Tuhan lah, tapi dia tak kenal Tuhan. Dia seolah kata, tak ada Tuhan. Cari Tuhan tak berjumpa. Kena mikir teruk. Supaya orang tua buat belaka dah kita, kan? Ada belaka dah, dia buat belaka dah. Sama. Dengan orang tua tak ada buat gapo kita. Tak sama. Nampak tak tu? Ni nak ayat kata benda yang kita kena mikir jadi jelas perkara-perkara ni supaya kita ni boleh duduk di dalam dunia yang penuh dengan as-sayyi'at wal hasanat. Ya dua tu lah. Tak baik. Tak baik ada hak tak baik, ada hak baik. Ya dua tu. Bangun mari gitulah. Jumpa muamalah dengan manusia, gitulah. Awak apa? Payah nak buat kerja ni. Sebab apa? Fa innahu yashukku 'ala nufus. Allah. Dia jadi suka, jadi susah di atas jiwa manusia. Sungguh susah. Allahu akbar. Marah manusia yang ada di dalam jiwa manusia itu, apabila orang buat karuk kepada dia, Tuhan taruh di dalam jiwa manusia tadi itu benda yang nak raddul fi'l dalam bahasa Arab. Makna kata dia nak balah. Nak balah balik. Benda tak molek tadi itu nak balah balik. Dia boleh sekatkan diri dia, sedangkan dia kuasa, itu mana sabar. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apabila dia nak marah, dia tak keluar di lidah. Dia tengok di rupa dia, muka nampak merah. Nampak mata tu nampak merah. Tu je tu, kata dia nak marah tu. Tapi dia nak curai gitu tak. Tu makna kata dia boleh pergi. Hak tu lah maksud kata la taghdab, la taghdab, la taghdab. Jangan marah, jangan marah, jangan marah tu. Marah tu yang ada di dalam diri manusia. Apabila orang gitik tepat dia, dia selalu lah. Ia lebih daripada hayawanul muftaris lagi. Lebih daripada binatang yang supaya makan dengan khirqah tu lagi. Lebih lagi manusia ni ia dahsyat lagi. Akan tetapi Allah Jalla Jalaluh duk royak kata idfa' billati hi ahsan. Nak hajar. Buat apa Tuhan suruh buat lagu ni? Ini makna kata allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ni. Nak tengok kata boleh ke tak? Nak pakar boleh nak pakar ke tak ni? Taat aku ni, nak taat kepada aku boleh ke tak? Kalau Tuhan tak uri lagu tu, sama je kita dengan malaikat. Kenapa dah tu? Malaikat je dah sujud-sujud situ lah. Dah rokok-rokok situ lah. Dah tasbih-tasbih situ lah. Manusia bukan lagu tu. Ya ada naik turun, ada naik turun, ada naik turun, ada naik turun. Gitulah. Nampak tu tak? Ni cara yang kita sebagai umat Islam kena tahu. Tabiat bagi manusia, tabiat bagi dunia, tabiat bagi suasana, kita kena tahu. Sebab ajaran kita ni, ajaran al-Islam adalah ajaran yang merangkungi semua perkara. Yang kita itu kena jalan mengikut teliti talian hak dia. Apa kena jalan gitu? Kerana dia adalah asal. Fitrah hak asal. Ya tak iya pun, ya dunia jalan gitu. Ya tak iya pun manusia jalan lagu tu. Ya tak iya pun kena gigi gitu. Heran tu. Supaya kita lah kalau kita nak kata manusia apabila bangun dia berjalan dengan gapo? Jalan dengan kaki. Pasti kena jalan dengan kaki.
Manusia dia jalan dengan kaki, dia tak jalan dengan dada, dia tak jalan dengan muka, dia tak jalan dengan kepala, tak ada. Jalan dengan kaki. Ya gitu. Sebab tu dinul Islam adalah dinul Hanafiyah fitriyah. Makna kata agama hak bersih, agama asli kejadian manusia. Ya gitu. Tu tak? Tu. Fa innahu yashukku 'ala nufus. Ayah di atas diri seseorang. Orang kita ni bukan dia bekan. Ni duk main. Nampak tak tu? Tetapi dengan sebab adanya ajaran al-Islam, ajaran din, dia boleh kikihkan benda tu. Sebab apabila dia itu kemukakan benda hak jahat juga, hak tu api kita minyak, simbol minyak masuk dalam api, jadilah mana? Situ jadi fasad, membunuh, tumpah darah dan sebagainya. Timbul daripada mana? Timbul daripada kata kita, orang buat jahat kepada kita, kita buat jahat kepada dia. Tu. Nampak tu tak? Hak ni kita kecek di atas qawaidul ammah. Apa hak berlaku tadi itu? Hak tak ada di atas ajaran ni. Hak tak ada duduk di atas ajaran ni. Reti ajaran ni tapi tak amal dengan ajaran ni. Faham ajaran ni tetapi tak masuk di dalam jiwa dia. Nah, ajaran ni tak boleh nak kontrol jiwa dia. Hak tu lain. Hak tu bab lain. Kita dah kecek ke asas. Kata, ning ajaran hak kita kena memproseskan diri kita nak duduk di dalam ajaran hak yang dirayak mari. Nampak tu tak? Tu. Kemudian dia kata, wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim. Ni makna kan? Makna kata, perkara tadi itu, tak boleh nak amal dengan wasiat itu tadi juga, malaikat dhu hazzin azim. Mereka yang dapat nasib, dapatnya faedah yang besar daripada saadah. Saadah ni makna kan benda kebahagiaan dunia dan akhirat. Ya kena hakikat dunia, ya kena hakikat akhirat. Orang kita ni nak boleh letakkan satu perkara yang dia itu saya, yang jadi hak-hak dia, nak letak satu perkara, kalau dia tak faham sungguh dia nak buat tak boleh. Sungguh tak hak hamba rakyat ni, kita kata wang sekok sama ni, satu ria ni, satu sen ni, kita kata kita nak beri. Kalau kita tak faham sungguh kita tak beri. Dia tak boleh nak beri. Dia sebab kata kita ni tabiat kita saya kepada moga hak kita. Moga hak kita makna kan? Moga hak Tuhan kita milik. Sebenarnya hak Tuhan. Al-mal malullah. Harta Tuhan. Wi kita milik. Buat apa? Nak tengok kata kita ni boleh ke tak? Nak tunai amanah. Hak Tuhan. Terlupa ke tak? Kita biasa ada dengar belakang kisah hak Nabi SAW duk royak tu. Ada orang hak pesing kepala tak ada rambut, ada hak pesing bala, ada hak pesing tu pesing ni. Mari malaikat dak gitu. Burinya kambing, burinya harta, buri gapo sampai jadi kaya. Akhir malaikat minta 2 ekor kambing, seekor kambing je. Marilah nak beri, marilah buatlah kebaikan, tak beri. Hanya gitu. Dia manusia ya gitu. Tabiat manusia ni apa yang kata kedekut, bakhil. Maka nak cabut tubik daripada bakhil tadi pasti kena pergi dengan ajaran. Manusia ni panah, dia bekan. Suka tumpah darah, suka buat fasad di atas muka bumi. Walaupun mana kena ada ajaran, barulah manusia itu boleh dudukkan di atas muka bumi ni dengan dengan cara yang bagus. Dengan cara yang bahagia. Kalau tidak, ya cara dia. Faham tak tu? Ni kita nak faham jadi malam. Tu makna kata illa dhu hazzin azim. Lalu sampai pada ayat yang kita nak tengok ni, iaitu ayat yang ke-36. Ayat 36 ni, mari kita tengok dulu. Belum daripada kita nak pergi pada ayat 36 tu, mari tengok Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Dia mentafsirkan ayat ni, kata wa ma yulaqaha illa alladhina sabaru wa ma yulaqaha illa dhu hazzin azim. Ni makna kan? Makna kata, ia kata gini. Dia kata
Allah Subhanahu wa taala menyuruhkan orang-orang yang beriman. Orang-orang beriman itu Tuhan suruh. Suruh mana? Suruh dengan sabar, tak kala dia itu nak marah. Tak kala dia itu nak marah. Marah ni pada makna dia itu kita tak boleh nak mengsakatkan dengan cara nyata makna dia. Tetapi kesan dia boleh kita rayak. Kesan dia ni, kesan marah ni makna kan? Makna kata darah kita itu terpancar jadi panas. Masuk di dalam hati, naik kepada otak dan tubik kepada lidah, tubik kepada perbuatan dan sebagainya. Itu makna marah pada asal. Hak tu kaifiat bagi hak manusia lah. Ada hak Tuhan lain. Nampak tu tak? Hak Tuhan kita reti belaka dah. Kita sebagai ahli sunnati wal jamaah, makna kita buat beza antara khaliq dengan makhluk. Faham tak? Bukan ahlul bidah. Ahlul bidah ni nak buat beza tak boleh. Kita kesunniyin gitu kita jalan. Baik. Kalau gitu, apabila kita nak marah tadi itu, Tuhan suruh kita kontrolkan marah kita tu dengan apa? Dengan sabar. Dengan sabar. Mana kita sakatkan, mempertahankan marah kita tadi itu, jangan ta'adda. Apa makna ta'adda? Ta'adda di sini makna kata jangan melanggarkan garis. Apabila langgar garis, situlah dia jadi tumpah darah tu. Situlah dia jadi haru-haru oleh atas muka bumi Allah Ta'ala ni. Di kita kena faham, we jadi jelas perkara-perkara yang tersebut tadi. Faham tu tak? Baik. Lalu dia kata suruh kita itu berinya beri ada rahmat lah. Apabila orang jahil tadi itu mengkemukakan perbuatan yang jahil dia. Orang jahil ni makna kan? Ni Abdullah bin Abbas kata lah. Makna kata orang yang tak erti ajaran. Orang yang tak erti ajaran makna kata kita tengok pada percakapan dia, tengok pada perbuatan dia, tengok pada cara mikir dia, dia tak kena pada tepat. Dia nampak benda hak molek jadi tak molek. Dia nampak benda hak molek jadi tak molek, hak tak molek jadi molek. Dia nampak hak betul jadi salah, hak salah jadi betul. Dengan tidak berlandaskan di atas dasar kebenaran. Hak nak apa? Hawa dia. Ikut hawa dia, alasan nak lawan tak leh. So umpama Quraisy nak lawan Nabi SAW, betul lah. Nak lawan tak leh. Dia tak ada wahyu, dia tak ada ajaran yang benar. Sekadar ada dandanah. Dandanah mana kata putar belik gitu ya. Akhir sekali kita Quraisy kata kita orang ramai. Kita ni orang lama, kita turut orang tua, kita ni pakainya Walid ibn Mughirah ulama kita, ulama tua kita. Muhammad ni muda sangat lagi. Ya situ ya. Ya tak ada nak boleh kemukakan dengan ilmu pengetahuan sebagaimana hak Muhammad wari tak kuasa. Itu makna kata orang yang jahil. Maka sifat jahil ni Islam kita ya tak mau, tak aku. Jahil ya tak aku. Dia suruh kita mengaji, belajar, nak jadi reti pandai daripada ajaran Allah Ta'ala di atas lidah-lidah para alim ulama kita yang makan saka Nabi SAW. Syarat alim ulama yang makan saka Nabi. Di atas lidah dia ada qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala sahabatu, qala tabi'un, qala la'immah. Bukan makna kata tak ada mari di mana ajaran tak tahu mari di mana. Itu bukan. Itu bukan warasatul anbiya. Hadana. Baik. Surah kita itu adanya hikmat dengan dia. Ada hikmat dengan dia. Surah lemah-lemah sikit dengan dia. Dia tak erti. So umpama orang Badawi itulah masuk mari, tak ada berapa, dia faham kata dalam masjid ni boleh. Dia nak kecing, azakumullah, dia kecing. Dia tak erti. Nampak dah tu? Orang tak erti ni kita kena share kepada dia. Sebab dia tak tahu gapo, sekadar gitu ya, duduk makan ni, minum ni, nak kahwin gitu ya. Dia tak ada cara mikir, dia tak ada ajaran, dia tak erti suasana, tak erti cara nak duduk, tak pandai nak masuk dengan orang, dia tak tahu belaka. Nampak dah tu? Sebab tu kita
kena share kepada dia, kena beri rahmat kita kepada dia, kena meluaskan hati dengan dia. Kita kena gitu. Itu cara yang Islam kita itu tunjuk ajar kepada kita. Adalah kita pakai amal lah, bukan ajaran hak saya, ajaran orang tua, orang jangan. Tak, ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Dan suruh kita beri maaf. Tak kalau orang menyakiti kita, beri maaf dia, nak buat kan? Ya tak tahu kita ni apabila orang buat tak molek, kita nak beri maaf kepada orang tu, orang hak beri maaf kepada orang buat tak molek kepada dia ni makam dia tinggi di sisi Allah Taala. Orang mengejek menganying kepada dia, ya beri maaf. Orang menyakiti dia, ya beri maaf. Orangnya beri buat rancangan buruk, ya beri maaf. Bukan biasa. Bukan mana orang beri maaf ke orang ni orang yang bodoh, bukan. Orang yang ada akal. Orang yang reti hakikat dunia. Tahu qadar dunia. Tahunya qadar akhirat. Dia tahu. Dia kenal molek. Sebab tu dia boleh beri perkara tadi. Nampak tak tu? Dia boleh beri perkara tadi. Ni orang Muslim kena ada sifat-sifat lagu ni. Betul tak? Lalu Imam Ibn Abbas kata, apabila manusia tu boleh amal dengan apa yang dinyata mari tadi itu, makna beliau boleh patuh kata hai Allahu Jalla Jalaluh, maka Allah Ta'ala itu menselamatkan dia daripada syaitan. Duk jadi panah tadi, duk jadi nak murih, duk jadi berasa kata sedih berapa nama tadi itu tu, tak lain tak bukan hanya satunya juga, mana hasutan daripada syaitan. Syaitan dia daripada api yang panas. Lalu apabila marah tadi itu, ia daripada api hasutan daripada syaitanir rajim. Sebab tu Nabi suruh apabila marah suruh duk nyata tu. Duk nyata. Tak ada nyata hang tidur, tak ada lagi masuk ambil air semaya nak memadamkan. Itu cara yang agama Islam kita itu tunjuk aja. Nampak tu tak? Dengar orang jahil kita jangan kita duk berikan sifat-sifat tak molek, tak boleh. Dia tak reti, dia jahil. Nampak tak tu? Dia itu kalau bahasa orang tua panggil kelu, jahil kelu. Tak reti gapo. Kita buat pula sepengah dia, tak reti pak kita. Dia tak boleh buat lagu tu. Dia tak reti kita nak buat lagu mana, nak dia reti. Bila dia nak jadi lagu mana, dia bahasa dia orang tak reti ni, dia boleh buat belaka. Nampak tu tak? Dia tak reti dengan Tuhan je lah. Kalau orang tak reti. Ni kata dengan manusia, tak. Dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan itu, dengan ini, dia orang tak reti. Sebab tu kita orang yang tak reti, jangan kita buat lawan dengan dia. Tak salah lawan. Dia tak reti. Email mana-mana dalam sejarah tak ada lawan dengan orang tak reti, tak ada. Dia reti kata orang ni tak reti. Kalau aku lawan dia, mana aku tak reti juga. Tu gitu cara dia. Nak kena pergi dengan ahli ilmu. Ahli yang punya ada garisan. Orang tak reti ni, sifat dia nak marah dengan sebab dia tak tahu. Kemudian cara rupa cara dia suka mengejek menganying. Tu orang jahil tu. Ngejek menganying, kecek pe, tak ada berakal, apa nama, dia tak kira dulu. Tu makna tak orang jahil. Nampak tak tu? Nak rupa lagu mana, duduk di mana anak cucu pia, kita kata sifat orang jahil lagu tu. Kita tafsir buat kira lah. Nampak tu tak? Imam mana-mana pun pakat paling belaka. Imam Syafi'i tak lawan dengan orang lagu tu. Awak apa? Dia tak reti. Dia tak ada duduk tak ada duduk di atas bantasan. Seolah kata dia langgar belaka. Sebab tu jangan. Kita jangan duduk giwak. Biasanya kata tak reti supaya dia. Tak boleh. Kita kena wigap apa? Maaf kepada dia. Maaf di sini mana kan? Hak besar sekali. As-sukut. Senyap. Dia tak reti. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Dia tak apa. Akhirnya habis rank dia, habis kuasa dia, habis tenaga dia, dia tidur apa tu? Ya lagu tu, ya orang kita ni. Ya lapar je makan. Ya supa dengan benda tak berakal tu. Ya orang tak reti. Sebab tu kena duk royak with dia, kokoyak. Kalau dia tukar jadi orang reti, ya reti. Tak apa dah. Ya manusia ni dia terima ubah. Kalau dia nak ubah, kalau dia tak saya ubah, tak. Nah, tu. Baik. Lalu
Apabila kita berlaku lagu tu, Abdullah bin Abbas kata, syaitan tak boleh nak menguasai dia. Tak boleh nak kuasa. Dengan kehendak ki Allah Subhanahu wa taala, Tuhan kehendak, Tuhan jaga. Orang pasal tu Tuhan jaga. Kalau nak buat kan tak boleh. Nampak dah tu? Ada gelepar menari cara dia gitu. Yalah orang hak tak erti berapa nama tu. Bila kena tak ada masalah. Tuhan tak ada, Tuhan jaga dia. Nah, Tuhan jaga dia. Dan satu hari, yang lagu mana jadi? Seteru dia itu akan jadi orang jahil tadi tu, ada menyakiti dia tadi tu akan jadinya orang yang pahal dia. Waliyun hamim jadi kawan dia. Jadi orang hak bantu dia pada satu hari. Kita tengok dalam sejarah. Cuba kita tengok dalam sejarah orang ada menyakiti orang hak duk buat rancangan karuk kepada orang, apabila orang tu orang hak kena buat tadi tu mafaul tadi itu, dia tak tolak malaikat dengan kebaikan. Dia tak balas balik malaikat dengan kebaikan. Semua orang buat tadi itu akan maaf kepada dia. Akan jadi orang kawan yang baik dengan dia, jadi pembantu dia, jadi peminat dia dan sebagainya. Itu cara kita. Nampak tu tak? Itu cara kita. Jangan kita berhenti daripada kita menyebarkan ajaran hak benar dengan akhlak kita, perkataan kita, dengan ilmu pengetahuan kita, dengan tenaga kita. Ya Allah Ta'ala beri, tak sama orang kita ni. Apabila adanya orang menyakiti kita, itulah dalil kata kita tak ada duk saja. Nampak tu dah? Dalil kata kita tak ada duk saja, dalil kata kita ni tak adanya tak buat kerja. Kita buat tu. Sebab tu adanya orang hak umpama tu. Dengan sebab itu kita tak sah jadi jadi serabut urusing, jadi itu jadi ini tak. Nampak tu tak? Sebab tu katanya ulama tafsir, dia kata kalau kita duk saja sepak debu tu, dia mau tak kata gapo lah. Tapi kalaulah kita menggunakan ilmu pengetahuan kita, tu tahu. Situ ya ada cobaan. Itu adalah cobaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu nah. Ni makna kata Abdullah bin Abbas sendiri mari memberikan penjelasan yang dia kata apa yang kita dengar saat ni. Baik, mari kita tengok pada ayat yang ke-30 ni. Tuhan kata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu huwas sami'un alim. Allah, syaitan kita ni, ya bahasa dia. Ya nak heret kita nu, innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'in. Maksud ngakak sekali dengan dia. Walaupun orang beriman taknya kekal dalam api neraka, tapi tak selah masuk api neraka. Tak ke? Tu. Baik, tak kena lagu kekal kali dengan dia. Ni masalah ni. Ni masalah. Jadi apa maksud hak Tuhan nak ayat kita pula ayat 30 ni tu? Dia kata, dan jika engkau dihasutkan oleh sesuatu hasutan daripada syaitan. Syaitan ni ya hasut. Hasut lagu mana? Ya cocok. Nak jadi panas. Orang buat tak molek kamu. Hanya mari bisik ke dalam telinga, dalam akal fikiran, dalam hati, dalam gapo. Sebab ia duduk dengan kita tu, yajri majrad dam. Ia lari dalam tubuh manusia tu sebagaimana darah duk lari. Kira gitu syaitan. Orang nak jadi bodoh selalu dia mau kata apa tak kata balik. Dia mau buat gini dengan mu apa tak buat balik. Ya cocok mari. Apa jadi berasa selalu jadi keboleh kita tak ada ilmu pengetahuan ni. Nampak ilmu pengetahuan nak jagakan syaitan tadi tu tak ada. Mari di syaitan cocok hak ni enggak tak ada apa. Sapa kaki sapa tangi. Sebab itulah orang hak sapa kaki tak nak main kaki main tangan ni orang tak cidik. Ya Allah sama. Nampak? Ya Allah. Jadi Allah kau orang kena jadi jajah demo sama. Orang lagu tu. Jajah cara fikir, jajah tu, jajah ni. Kena dek bawah orang sama. Sebab apa? Sebab tak guna otak. Otak yang tak ada pula satu berapa ilmu pengetahuan daripada Allah Ta'ala dan Rasul. Teruk. Dek bawah sama. Mulut tak jatuh. Tapi kedudukan dia, pemikiran dia, nah, makna kata pangkat dia sifr, tak ada perkara. Mulut tak kira. Gitu gini tu jalan kaki air.
Nampak dah tu? Gitu gini tu duk situ Kita boleh tengok dengan mata kepala. Orang hak pasal pandang mulut dia gitu. Nampak orang jahil ni jangan kita kira atau dia tak pandang nak bercakap. Tak, dia pandang bercakap. Dia pandang bercakap. Dia ada cara hak pasal hasutan syaitan dia tu. Gitu lagi ni. Sebab tu kita kena faham tabiat dia. Kena faham hakikat dia. Lalu syaitan ni dia mari hasutlah kepada orang-orang hak situ tu. Sebab tu dok tahu kan no Pak Cu ni tak lawa orang. Pak Cu ni pasal bertanding tak ada dah lah. Bang oleh Mak Cu dia hadap dapur tu. Kan no dok penakut selalu Pak Cu. Tak ada apa. Gi selalu dia hadap pinggir tu. Hak tu dok jadi punah tu. Hak tu dok jadi jatuh tu. Sebab tak ada ilmu pengetahuan mari dak nak kontrol dia. Daripada Allah Taala dan Rasul tak ada. Tak ada membentukkan akal fikiran dia, akhlak dia, tak ada. Faham tu tak? Ni cara yang kita sebagai orang Islam kita kena faham sini. Kalau tak faham agak saja. Wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Hasutan, nazghun. Hasutan. Allah, ya hasut, ya mai bisi di telinga, di hati, nak bakit semangat bisa tak kena. Tu pasal nak belaka. Nampak tu tak? Dia tak kira kata kepala dia dengan takar batu ni lebih keras takar batu, bukan kepala dia. Dia kemah kepang. Tak leh. Kita kena sugung. Sugung. Hati lebih. Ya gitu caranya. Sebab tu kita kena ada ajaran. Kena ada ilmu pengetahuan. Nak lawan gapo-gapo ni lawan dengan ilmu. Lawan dengan cara. Gi dengan cara. Orang ada pangkat, kita ada pangkat. Orang ada ilmu, kita ada ilmu. Orang ada sijil, kita ada sijil. Orang adanya muka dalam masyarakat, kita ada muka dalam masyarakat. Orang ada cara mikir, kita ada cara mikir. Ya gitu. Bukan ikut jadah, tak tahu gapo. Nampak tu tak? Panas mata. Tu bukan cara yang benar lagu tu. Nampak tak? Bukan cara yang benar. Bagaimana nak mengatasi orang tak beriman kalau kita duduk lagu tu? Tak tahu gapo masuk jabat tab, gapo mana kiri, mana kanan, tukar langit dengan bumi. Teruk lagu tu kita umat Islam. Masuk naik kapal tubek, masuk bilik air nak tubek tak boleh. Ya Allah, nak tubek tak boleh. Hawa apa tak pandai nak buka? Pitu gapo nama? Pitu bilik air. Hawa apa? Nak maju dah. Mulut je duk kira tepuk juga kalau duk kedai duk kedai kopi. Allah, naik kapal tubek, jauh. Hak ni nak ayat kata kita kalau duk umat masyarakat Melayu kita kalau duk setara tu ke tak lagi. Sebab tu syaitan tadi itu dia senantiasa duk nak mempertahankan tak sewi jadi kita duk ke depan. Dia nak panas semata. Nampak dah tu? Maaf lagu mana demo. Tak boleh kita. Jadi gitu. Ni makna kata wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun. Yalah tu. Mana wa'lah mana? Ya Allah. Ni Tuhan nak ayat. Dia kata fasta'iz billah. Maka hendaklah mung itu isti'azah. Minta berlindung dengan Allahu Jalla Jalaluh. Dia tu Allah tu. Allah Ta'ala tu Tuhan. Khaliqihi subhanahu wa ta'ala. Tuhan bagi syaitan. Tuhan bagi kita. Tuhan bagi syaitan. Hasutkan kita tu. Sebab apa? Sebab Tuhan boleh menguasai dia. Syaitan ni apabila sebut Tuhan ni halah tu. Ya lari. Kita nak baca Quran pun. Ya mari. Sebab tu Tuhan kata. A'udzubillah fa'iza qara'tal Qur'ana fasta'iz billahi minasyaitanir rajim. Yalah. Lalu kita jauh daripada dia. Ya syaitan ni banyak. Syaitan ada dua. Syaitan manusia tu teruk lagi. Ada syaitan jin. Hak ni syaitan jin ni. Nampak? Syaitan manusia ni gitu. Baca ayat kursi. Duduk situ. Duduk situ. Innaha huna qa'idun. Innaha huna qa'idun. Kuduk sini. Syaitan manusia ni dia jalan juga. Yang nak hasuk orang jadi pecah belah. Nampak tak tu? Pecah belah daripada mana? Daripada agama Allah subhanahu wa ta'ala. Tuhan suruh kanan, ya kiri. Tuhan kata tak boleh makan reba. Ya tak boleh. Ya buh nama lain.
Tuhan kata tak boleh risuah. Dia kata boleh nama lain. Yalah tu. Lah tu hak pesen hak manusia. Tuhan kata turutlah ajari aku. Tak boleh. Jak pesen ni. Ajari nak maju pesen ni. Maju pesen nak gikan ngakon. Jalan dah tu. Ni makna kata perkara yang kita kena reti nasi ni nah. Kita kena reti. Fasta'iz billah. Suruh kita itu minta berlindung daripada Allah Subhanahu dengan Allah Subhanahu wa taala. Suruh minta kita berlindung dengan Allah Jalla Jalaluhu. Suruh tak minta berlindung. Suruh kita tu minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, nescaya kita itu rebah. Rebah sungguh. Syaitan ni bahasa tok guru kita Yahwin. Yahwin makna kata dia pegang kita, dia lepas gitu. Tu ya wakwi kita jadi rebah. Kita tak gantung dengan Tuhan agak saja. Kita ni lemah. Sungguh dia kata inna kaidash syaitani kana dha'ifa. Rancangan syaitan ni dhaif, tapi ingat atas kita pun dhaif juga. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Pana awak lagu mana? Tamassak billah jalla jalaluhu khaliqu kulli syai. Allahu khaliqu kulli syai wa huwa ala kulli syai'in wakil. Gantung situ tak apa. Tu gantung kepada Tuhan kita dan Tuhan bagi syaitan. Tak apa. Ya duduk situ. Sebab tu kita ni ada jadi panas gapo nama, ya tak ada sini. Sabar boleh gapo. Ya mari bisik. Boleh gapo sabar. Wi maaf kau orang boleh gapo. Tak boleh kita orang kedai ni. Kena pai dengan peluru bedek. Apa pun nak habis. Punah lagu tu. Ya bukan lagu tu. Nampak tu tak? Apa yang tak nak panas saya belakang sahabat tu kena duduk bawah orang tak beriman. Yalah tu. Orang tak beriman daripada orang putih, orang gapo. Jadi orang Islam kita duduk bawah sebab apa? Ni ajaran kita tak bawa. Kita kena sanggup sini ni. Kalau kita bawah ni boleh. Tak apa. Ni kita kena pandai. Sebab tu orang musuh Tuhan dia tak takut. Ilmu gapo kita tak takut. Kita takut ilmu Quran tu. Pak kita dah jauh pula daripada Quran. Kena ada 17 ilmu, 200 ilmu nak boleh nak faham Quran ke tak ada apa. Hak apa hak kita duk mengajar sendiri tak reti ilmu 14 ilmu tu tak mengajar kata. Apa dak menakuti manusia daripada Al-Quranul Karimnya? Itu masalah belaka tu. Nampak tu tak? Sebab tu kita ni jangan dak jadi mangsa kepada pihak yang tertentu. Jadilah kita sebagai pendakwah da'iyan ilallah subhanahu wa ta'ala bukan pada hak tu dan pada hak ni. Hak tu dan hak ni tak ada boleh pedah gapo ni kita. Tak ada boleh pedah gapo ni. Mas'uliyah diri kita dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Bukan dengan orang tu dengan orang ni. Tu tak? Tanggungjawab kita dengan Tuhan. Bukan dengan orang tu dengan orang ni. Kita kena faham masalah ni supaya kita ni boleh nak berjaya hidup pada dunia ni kena reti ni. Tak reti kita lah jadi selerak tabur. Tu ni perkara-perkara yang kita kena faham situ. Baik. Apabila kita gantung kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Jalla Jalaluhu akan menghalangkan syaitan itu daripada kita. Akan sepak kejahatan syaitan itu daripada kita. Memang. Tu makna kata fasta'iz billah. Kuat ni. Isti'azah mana minta perlindungan tu kena dengan Tuhan Esa. Lain pada ni tak boleh. Nak kata a'udzu bi Rasulillah tak boleh. A'udzu bi Jibril tak boleh. A'udzu bi Mikail tak boleh. Kena a'udzu billah sah. Hanya jua. Itu muslim. Itu adalah mukmin muslim. Kalau lain pada ni tak bukan. Tak ada kuasa lebih daripada Allah Taala, hanya jua tak ada. Kita berasa sedaplah kita gantung pada Tuhan Esa. Tuhannya tunggal. Hak lain pada tak. Gantung dengan Tuhan kita. Hak lain boleh buat kira boleh. Hak nampak dengan mata kepala kita tu boleh buat kira. Tapi hak gaib, Allah Ta'ala hanya jual. Lain pada tu tak. Allahu Akbar. Tak ada lagi. Alaihissallahu bikafin abdah. Tak cukup dengan Tuhan satu. Tuhan hanya jual tunggal. Tak pandai lagi. Pandai lah. Ini cara kita nak wipahai agama yang kena lagu tu. Apa kena Tuhan satu? Sebab satu ni lah, tunggal ni lah yang kuat. Tak bertupai dia. Ya hanya jua. Tu dia. Nak apa lagi? Tak puas hati lagi. Nak lagi hak tu dan hak ni. Tak ada. Hak ni ajaran Islam sunni khalis. Ajaran Islam hak sunnah, hak ni.
Hak lain pada ni duk bergantung, hak tu bergantung hak ni. Bukan lagu tu. Nampak je tak? Bukan lagu tu. Wak kira boleh dengan makhluk. Hak mana Tuhan buka kita boleh wak kira, hak wak kira. Hak mana Tuhan tahu tak sah. Nampak je tak? Sebab diri aku kena tanggung depan Tuhan aku. Bukan orang tu dan orang ni tak boleh nak tolong apa kali. Je tak? Kita tegak molek situ. Tegak molek situ. Barulah kita jadi orang yang beriman, ada harga, adanya jaksa di atas muka bumi Allah Ta'ala ni sebagai sadaqatun jariyatun ataupun ilmun yuntafa'u bihi. Ada tu. Ni nak kita faham. Fasta'iz billah, maka adalah kita minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat lain marinya tafsir ni ayat akhir ayat. Innahu huwas sami'un alim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang amat pendengar. Kita minta auzubillah, Tuhan dengar tu. Tuhan dengar. Tuhan dengar, senantiasa Tuhan dengar. Kita minta berlindung dengan Tuhan kalau kita berlafal lagu tu Tuhan dengar. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Auzubillahi minasyaitanir. Tuhan dengar. Serta al-alim, dia tahu. Tahu ke apa? Tahu kata kita nak pada benda hak molek, tahu kata syaitan tu nak heret pada kita pergi pada benda tak molek, nak mengwas-waskan kita dan sebagainya. Yalah. Kita kena reti sini nah. Kita kena reti masalah ni. Kalau tak reti, ya masalah sebab itulah Imam Ahmad riwayat sama. Kata ilmu itu berhajat kepada seseorang lebih daripada makan dan minum lagi. Karena kena pergi dengan ilmu belaka. Kena pergi dengan apa? Pergi dengan ilmu belaka. Baik. Ayat ni, ayat yang ke-36 daripada surah Al-Fussilat ni, surah Fussilat ni, Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri yang mentafsirkan. Tuhan sendiri tafsir. Mana? Ni. Ayat yang ke 199 sehingga 200 daripada suratul A'raf. Suratul A'raf. Tuhan kata, khudhil af wa'amur bil urfi wa'arid anil jahilin. Ni Tuhan ayat. Supa dengan makna ayat ni. Lah mana? Khudhil af. Wi maaf lah. Kau orang tak erti tu. Wi maaf. Buka hati. Dia buat silap kita tahu wi maaf. Wi maaf ni lah mana ganjaran? Mari kita tengok. Ini hadis yang sabit daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita itu kembali klik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, duduk di padang lepas daripada padang mahsyar, nak berhenti dah. Dia tu depan dia syurga berhenti, depan dulu. Nak masuk ke syurga tu kena baris dulu sebab Nabi kita ada depan. Lalu malaikat, ada hadis yang sabit ni. Lalu malaikat mai wayat atas, nampak tak tinggi tu syurga hak tinggi ni? Dia tunjuk. Lalu kita apa tengok. Kita ni manusia apa tengok hak malaikat mari kata tadi tu tengok. Nampak atas tu syurga puak-puak para rasul-rasul nabi-nabi lah tak lekat duk kita ni. Salah gitu. Dia kata dak hak mung. Hak aku. Dia kata aku buat amalan gapo gitu lalu wahai malaikat. Dia kata mung pernah wi maaf kepada orang. Maqamul af. Kalau kita nak kecek maqamul af makna kata pangkat bui maaf kepada manusia buat salah dengan kita ni. Pangkat dia tinggi. Masuk syurga. Syurga supa dengan syurga puak-puak para rasul, para nabi duk. Dah mana? Kira ambil. Ni. Sebab tu dia kata khuzil af, wi maaf. Tapi nak wi maaf boleh bila? Apabila kita kena reti. Tak reti tak wi. Tak wi. Nak wi maaf kau orang ni orang kena hati besar. Kena hati ada agama. Kena hati tahu hakikat dunia, tahu hakikat akhirat. Kalau dak lah. Percayalah tak beri ya. Nampak tu tak? Ni nak wi kita faham. Khudhil af wa'mur bil urf. Suruh dengan baik. Suruh dengan baik. Makna kan dia buat tak molek kita wi maaf dah, kita buat baik pula dengan dia. Baik. Ayah ni bukan mudah.
Nah, payah bukan mudah ni ada royak ni. Kita baca atas lidah nampak dengar telinga gitu, mudah-mudah gitu. Tapi orang nak buat sungguh. Nampak dah tu? Sebab tu orang kena wi maaf tu. Orang hak buat salah dengan orang wi maaf kamu tu mu jadi mikir kata orang wi maaf kamu tu tak reti, tak ada akal, bodoh bukan. Dia kena Tuhan, dia kena qadar dunia, kena qadamu, kena akhirat. Ya ada agama tu. Pangkat dia tinggi tu. Mu jangan dok gaya kata, aku kalau buat tak molek dengan orang ni, kau pergi minta maaf sekali, tak apa dah, kuat pula. Janganlah tu. Kita tu akan jadi binasa nah kalau kita dok lagu tu. Jangan. Demo tu mudah ya. Kita buatlah mana ke dia pun. Kita maaf, tak ada apa. Jangan. Kita hidup sakut paut dengan Allah Ta'ala. Bukan sakut paut dengan sama-sama manusia. Manusia yang Tuhan masuk atas dalam hidup kita ni Tuhan belaka. Tak takdir mari. Nak tengok atas kita ni lah mana. Nak tu lah. Lepas tu nak wui ganjaran. Nampak tu? Nak wui jaran. Wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Yalah tu. Jazak tak molek. Balas tak molek. Tak molek. Lepas tu. Ia lagu tu cara. Wui faham lah. Tu. Lalu dia kata wa'arid 'anil jahilin. So paling daripada orang tak reti. Orang tak reti jangan kita buat kira dengan dia. Jangan kita dak buat pada dengan dia. Jangan. Dak buat balas hak tak molek dia, hak tak molek kita buat tak molek ke dia. Jangan. Tuhan kata wa'arid 'anil jahilin. Ahli tafsir wa'ari banyak daripada pendapat-pendapat arid 'anil jahilin ni. Yang pertama tu seruak supaya dia buat tu. Tak sah duk kecek sebang dia berkecek tu. Tak sah duk pergi hantar rancangnya sebang dia buat. Tak sah. Tu cara dia. Nampak tu tak? Kita nak buat we lebih baik daripada dia. We kecek molek pada dia. We berancang lebih baik daripada dia. Bukan supa dengan dia. Supa dengan dia mana tak ada harga sama kita dengan dia. Nampak tu tak? Ni kita nak we faham lah. Sini perkara-perkara di situ. Kemudian wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billahi innahu huwas sami'un alim. Supa innahu sami'un alim. Maaf, innahu sami'un alim. Hak nu innahu huwas sami'un alim. Ini apa panggil ayat mutasyabihat. Ini apa panggil ayat mutasyabihat hak sungguh ni. Mana? Yakni ayat yang serupa tapi hak ni mari dengan ma'rifah, hak ni mari dengan nakirah. Suratul Al-A'raf mari fasta'iz billah innahu sami'un alim. Dalam suratul Fussilat innahu huwas sami'un alim. Mari dengan ma'rifah. Ada huwa takkid situ. Ini nak ayat kata ni panggil mutasyabihatil Quran hak asal. Hak lain tu mana pakai duk bubuh belaka dah tu. Nampak tu tak? Hak ni hak asli mutasyabihat mana ayat nak serupa. Sebab tu orang hak hafal Quran tadi itu yang nak tahu sining gini ya gitu supaya tak naik tangga hak lain tu kan. Cara dia. Lalu satu daripada pentafsiran Tuhan sendiri terhadap ayat yang ke-36 daripada surah Fussilat. Satu lagi Tuhan tafsir sendiri juga. Ayat 36 ni Tuhan sendiri tafsir dua tempat dalam Quran dia. Tadi kita dengar dah daripada surah Al-A'raf. Ni suratul Mu'minin. Ataupun suratul Mu'minun. Tak kalau Tuhan katakan idfa' billati hiya ahsanus sayyi'ah. Ni Tuhan nyatakan. Tolak olehmu. Mempertahankan olehmu dengan perkara yang baik akan kejahatan tadi. Kejahatan orang ke muka kita tolak wi baik. Tolak wi baik kita royak banyak dah, syarah banyak dah. Nampak dah tu? Orang buat tak molek kita buat molek dia. Orang nak putus hubungan dengan kita hubung dengan dia. Orang masih muka kita senyum dengan dia. Orang maki kepada kita kecek molek dengan dia. Orang kita kata orang menyakiti kita buat baik kepada dia, boleh belaka tu. Lah mana buat baik kalau lah kita duduk di luar-luar negara, jiran kita tepi tu ya dekat dengan rumah dekat. Kita buat baik dengan dia, kita sipir dapat rumah dia jadi cuci ke lagu mana, biar dia tak baik dengan kita pun. Kita nak daripada kebaikan dia, nak ganjaran daripada Allah Subhanahu wa taala.
Tetapi satu hari hati manusia dah kena kikih dengan kebaikan kita buat ikhlas kerana Allah tadi itu akan masuk di dalam hati dia. Ni Tuhan janji. Ni Tuhan janji sendiri. Betul tak? Nahnu a'lamu bima yasifun. Allah Ta'ala tahu kata ia ada sifat hak tak molek tadi, hak ada royak, hak buruk-buruk tadi itu, Tuhan tahu. Tuhan tahu lagu mana? Tuhan tahu tak nak balas lagu mana? Tuhan sendiri nak balas. Tuhan sendiri nak ganjaran, Tuhan sendiri hendak nak buat kira. Ni hak takut. Tuhan tahu jadi gano, Tuhan tahu belakang, tak bukan mana tu. Tahu nak balas. Tahu nak buatkan satu perkara hak buat tak molek, aku nak buat denganmu. Uguklah. Janji ya Tuhan sebagaimana uguk daripada Tuhan dah lah. Tetapi Tuhan nak buat sungguh. Bukan mana kata Tuhan tak buat. Tengok sebab tu Nabi kata alaihi salatu wassalam, Inna Allah subhanahu wa ta'ala yumhil lil-zalim wala yuhmil. Tuhan tempoh kepada orang zalim. Tuhan pada tempoh pada orang zalim, tapi Tuhan tak menghampakan pekerja hak zalim dia tu. Tuhan tak hampa. Tuhan tahu kata dia dah zalim ke orang tu. Hak Tuhan benci sekali iaitu zalim. Sebab tu ia kata dalam hadis kursi, inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharrama fala tadhalamu tu. Tuhan larang. Tuhan tak haram di atas diri dia zalim. Hak dia benci sekali zalim. Hak besar sekali iaitu zalim kepada hak dia. Mana kata menyengutu Allah Ta'ala, kita buat syirik dengan Tuhan. Tuhan tak apa. Selama mana kita tak taubat, Tuhan tak apa kita. Sebab tu masalah hak ni kata syirik, hak ni kata dak, kita tak sah kerja mula lagi. Nyuka kena hak balik nunggak, sajalah kita. Walau baca talqin entah kita boleh 2 juta orang pun tak ada pedah apa. Sebab tu tak sah. Hak mana ni ulama kata lagu ni menyengutu, tak sah. Hak ni kata dak, ni kata tak sah. Banyak lagi amalan kita nak buat amal pun kita lagi bergaduh benda-benda lagu tu. Tak gitu kan? Ni cara nak kita faham. Baik. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin. Kata olehmu ya Rasulullah, hai Tuhan aku minta berlindung dengan engkau daripada waswas syayatin. Yalah. Syaitan ni kerja yang nyocoh. Tak kira syaitan manusia ataupun syaitan jin, kerja dia cocoh orang. Ya cocoh ni jadi buku sungguh. Kenapa dah tu? Jadi setak orang lalu dah. Ni sebab tu orang pengen kata Nabi pun janji kata la yadkhulul jannata qattat. Tu makna kata orang nyocoh orang ni Tuhan tak masuk syurga dulu. Walaupun orang beriman tu bakar dulu. Berapa ribu tahun pun wallahu bihi alim. Allah Ta'ala yang tahu. Orang ya syaitan ni tak kira jin ataupun manusia, kerja dia mewaswaskan. Bahasa ulama tafsir dan ulama nafsi cocok. Terbakarkan orang dengan perkataan. Gitu. Kita orang tak tahu gapo, tak tahu sejarah, tak tahu suasana. Tak ada pengetahuan, tak ada pengalaman, makin syaitan duk hasuk tu. Sebab tu jadi punuh perhubungan. Punuhnya kebaikan, punuhnya maslahat hidup, punuhnya segala-gala cara mikir dan sebagainya, punuh habis. Ya syaitan ni nak heret orang dia tu jadi supaya dia. Syaitan dia jahil. Ingat, asyaitanir rajim dia jahil. Sebab tu dia nak buat lagu mana orang duk bawah dia tu jadi jahil. Faham tu? Sebab tu dia itu sanggup dengan Tuhan kata, "Hai Tuhan, berilah kepada aku ni umur sepanjang mana mu nak taruhkan dunia ni mu umur panjang gitulah. Aku nak tipu anak ada habis." Kalau ia berilmu sungguh ia tak minta benda lagu tu. Apa? Kerana ia tahu kata dunia ni akan habis. Dunia ni akan binasa, akan jadi kiamat. Ia tahu.
Tapi yang minta juga. Minta benda hak binasa. Minta benda hak tak terpakai. Benda yang tak kekal. Jahil tu lah tu. Payah nak buat lagu mana? Orang ada orang kata hai dia, jadi jahil juga. Tu makna syaitan. Kerja dia menyocoh. Nyegi rumah orang tu. Nyegi jumpa dengan orang ni. Hanya masuklah hati orang tu. Royak pada akal fikir orang ni. Jadi punah orang. Akhir sekali, bodoh, jahil. Supaya dia, supaya syaitan tu. Sebab tu, ia heret puak dia masuk dengan kau belakang. Nampak tu tak? Falamma kafara qala inni bari'um minkum inni akhafu Allah rabbal alamin. Tu kerja orang tak molek. Apabila jadi pakat kufur sama-sama, kena masuk dengan kau belakang. Puak tak reti lah jadi pembantu dia tu. Datang muka bami dia dengar dia tu, jahil sama dengan dia tu. Lah mana? Kerana mudah harap aku main lagu ni. Aku ni bukanlah duk harap mung gini-gini. Aku takut pada Allah, mung aku. Yalah. Saja tak pandai situ hak habis. Nampak tu tak? Ni sebab itulah kita sebagai orang Islam janganlah lagu tu. Jangan lagu tu. Punuh hidup kita tak pasal. Nampak tu tak? Tu dia. Maka insya-Allah kita ambil berapa ayat tu? 2-3 ayat saat ni tu kita akan masuklah pula biiznillah taala ayat yang ke 37 pada besok harilah pula dah. Biiznillah taala wa min ayatihi al-lailu wan-naharu wasyamsu wal-qamar la tasjudu lisyamsi wala lil-qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kita nak tengok kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tanda kekuasaan Allah taala. Satu pula daripada ayat hak Tuhan nak ayat daripada surah Fussilat ni ayat 37 biiznillah pada malam esoklah dengan kehendaki Allah Subhanahu wa taala. Sekarang lah ni insya-Allah kita akan sambung dulu pengajian kita di sini. Lagi kita akan sambung pula lah pengajian kitab muqarrar kita daripada muqarrar sanawiyah tu pada setelah daripada sudah sudah penafsiran daripada surah Fussilat ni dulu biiznillahi ta'ala. Maka pada akhir ni marilah sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah Subhanahu wa taala itu bukakan mata hati kita, pandangan kita supaya kita dapat menerima isi kandungan Al-Quranul Karim. Boleh jadi molek, kita boleh beramal, kita bolehnya bertegak di atas dasar Alkitab hak Allah Subhanahu wa taala royak tu supaya kita dapat jaya di dunia maupun di akhirat nanti. Dan janganlah kita lupa berdoa sama-sama supaya Allah Taala akad bala petaka tubik daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan cara cepat mungkin. Dan marilah sama-sama kita ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Marilah sama-sama kita membantukan pengajian kita dengan tenaga, dengan doa, dengan harta benda kita supaya kita itu dapat selamat, jaya bersama-sama di dunia baik dan di akhirat nanti yang kekal abadi sama dengan Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Pada akhir ini sekadar inilah sahaja. As'alullah subhanahu wa ta'ala bimannihi wa karamih ayyaja'alana wa iyyakum mimma yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma ahsin aqibatana fi umuri kulliha wa ajirna min khizyid dunya wa adzabil akhirah. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا وأنت علينا قادر. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.